Ini adalah soalan esei 1. Kita cuba tengok bahagian A. Perbantukan jadual. Okay, nanti kita kena sediakan jadual ya. Kalau soalan itu minta sediakan jadual, dengan reti kata lain, biasanya anda kena sediakan contoh perangka juga. Okay, anda sendiri kena create lah contoh perangka tu, berapa dia nilai dia. Huraikan bagaimana kaedah nilai ditambah. Okey, digunakan untuk menghitung keluaran negara. Jadi sekarang dia nak kita kira keluaran negara, tetapi dia nak melalui kaedah ini, kaedah nilai ditambah. Jadi kalau nak jawab soalan ini, yang pertama, ini bahagian A ya. Yang pertama, anda kena bagi tahu apa itu nilai ditambah dulu supaya orang jelas nilai ditambah itu adalah apa. Dengan reti kata lain, yang pertama anda kena bagi definisi. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah definisi bagi nilai ditambah? Tambahan nilai wang sesuatu barang wujud daripada pemprosesan barang untuk dijadikan barang akhir. Yes, you punya kata kunci. Okey, kita cuba tengok Cuba tengok yang ini. Apa itu nilai ditambah? Anda nampak? Tambahan nilai sesuatu barang yang wujud daripada pemprosesan barang. Ya, kata kunci anda adalah melibatkan pemprosesan ataupun mungkin ada pelajar yang sebut melibatkan pelbagai peringkat pemprosesan pun boleh terima. Dan lagi satu kata kunci, sehingga dijadikan dia sebagai barang akhir. Itulah definisi bagi nilai ditambah. Okey, jadi anda tulis definisinya. Selepas lengkap definisi tersebut, okay, ingatlah kata kunci dia tu apa tadi Miss sudah beritahu. Dia melibatkan pelbagai peringkat pemprosesan barang. Itu kata kunci. Dan lagi satu, sehingga dia dijadikan sebagai barang akhir. Okey, pandai-pandailah bina ayat anda. Selepas anda bagi definisi, cuba tengok semula soalan ini. Kan dia minta anda sediakan jadual kan? Okey, jadi sekarang kita perlu sediakan jadual. Dan ingat, jadual yang disediakan ini kena ada contoh perangka. Dan lagi satu, kan anda kata apa? Definisi nilai ditambah itu dia melibatkan pemprosesan kan? Sehingga dia jadi barang akhir. Jadi contoh, kita kena bagi satu contoh dan contoh yang anda bagi itu kena menunjukkan barang tersebut sehingga menjadi barang akhir dan dia adalah melibatkan pelbagai peringkat pemprosesan. Okey, Miss cuba bagi bantuan sikit. Kita sediakan jadual dulu. Okey, jadual dekat sini yang ini adalah peringkat pemprosesan lah. Okey, sebab kan tadi sudah kata dia adalah melibatkan pemprosesan kan. Okey, yang ini adalah merujuk kepada nilai keluaran dia ataupun harga keluaran dia. Okey, bagi peringkat pemprosesan ini, kalau dalam video yang Miss tunjuk dalam video instructional itu, contoh yang saya bagi, saya guna contoh yang melibatkan pembalakan kan. Okey, selain daripada pembalakan, ada banyak benda yang anda boleh kaji. Contoh, mungkin anda nak kaji pasal penanaman gandum ke, ataupun penanaman kapas ke. Fikir, gandum itu nanti boleh buat apa? Ataupun kalau anda nak bagi contoh kapas ke, apa yang boleh digunakan? Ataupun dia boleh melibatkan pelbagai peringkat apa? So, it is up to you contoh apa yang anda bagi. Katakan sekarang, yang saya bincang itu, iaitu adalah melibatkan penanaman, katakan biji gandum. Okay, katakan nilai keluaran dia RM1 lah katakan. Okay. Aspek yang saya nak kaji dekat sini, yang ini penting sebab bahagian sini adalah berkaitan dengan nilai ditambah. Okey, jadi sekarang tadi anda sudah bagi definisi kan. Sekarang nak sediakan jadual dan jadual anda pastikan
dia ada sekurang-kurangnya 3 kolom ini yang melibatkan peringkat pemprosesan, nilai keluaran dan yang terakhir itu pastikan ada nilai ditambah. Sebab sekarang soalan kita tengah fokus yang ini, nilai ditambah. Okey, jadi sekarang soalan saya. Apakah rumus nilai ditambah? Nilai jualan output tolak kos belian input. Okey, thank you. Nilai ditambah sama dengan jualan output tolak belian input. Ingat, itulah rumus dia. So, bermaksud nanti kita akan guna rumus ini untuk tolong kita dapatkan nilai ditambah. Jadi sekarang anda cuba tengok jadual ini. Nilai keluaran dekat sini sebenarnya dia adalah merujuk kepada jualan output dia. Dan proses yang sebelum, dia tak ada kan? Bermaksud kalau tak ada itu dia adalah kosong. Jadi sekarang saya nak tanya, nilai ditambah dekat sini berapa? 1, Miss. Ya, sini adalah 1. Sekarang anda cuba tengok, kan tadi saya kata nilai keluaran ini sebenarnya merupakan jualan output. Dan belian input untuk biji gandum ini tak ada. Jadi dia jadi kosong. So that's why kita punya rumus, jualan output tolak belian input, maksudnya untuk peringkat ini peringkat yang pertama kan. Biji gandum dia, nilai keluaran dia 1, jualan output dia 1. Belian input tak ada, kosong. 1 tolak kosong, jadi nilai ditambah bagi peringkat ini sama dengan 1. Okey, tak apa, kita sambung lagi. Selepas kita ada biji gandum itu, kita boleh proses dia dan jadikan dia sebagai tepung gandum. Inilah tepung gandum sekarang. Okey, katakan sekarangnya, katakan tepung gandum yang dapat dihasilkan, katakan dia adalah sebanyak RM1.80. Ingat tadi saya sudah kata nilai keluaran ini adalah jualan output. So, jualan output bagi tepung gandum RM1.8. Tapi sebelum itu kan dia mesti beli biji gandum kan? Jadi belian input dia adalah biji gandum. Sekarang soalan saya, berapakah nilai ditambah bagi peringkat ini? 0.80. Macam mana anda dapat 0.80? Sila beritahu Miss. RM1.80 tu tolak dengan RM1 yang biji gandum tu. Good. Itulah jawapan dia. Sebab ini adalah jualan output, kita tolak belian input. Jadi dapatlah nilai ditambah bagi peringkat ini sama dengan 80 sen. Okey, selepas ada tepung gandum, kita proses dia dan jadikan dia sebagai roti. Katakan. Okey, roti ini katakan dia dijual dengan harga, roti ini lepas, maksudnya yang ini dia adalah hasilkan roti sahaja. Jadi roti yang dihasilkan daripada kilang ini, nilai keluaran dia RM3.30, katakan. Sekarang soalan saya juga sama, kita nak hitung nilai ditambah, inilah rumus dia. Jadi, berapakah nilai ditambah bagi peringkat ini? RM1.50. Macam mana anda dapat? RM3.30 tolak dengan RM1.8. Yes, good. Itulah jawapan dia. So, itu adalah nilai ditambah bagi peringkat ini. Okey, yang ini tadi saya kata dia menghasilkan roti saja. Ini daripada kilang kan? Dan jangan lupa, kita sebagai pengguna, kalau kita nak beli roti itu, takkan kita beli barang roti ini daripada kilang kan? Kita biasanya beli daripada supermarket ke, kedai rujit ke. Okey, jadi yang terakhir ini, saya akan kaji dari aspek jualan roti. Okey, katakan jualan roti ini, nilai keluaran dia jual dengan sebanyak RM4.50. Itu harga dia ya. Jadi sekarang saya nak tanya, nilai ditambah bagi peringkat ini mencatat sebanyak berapa? RM1.20, Miss. Okey, RM1. RM1.20, Miss. Okey, thank you. Macam mana anda dapat RM1.20? RM1.50 tolak dengan RM3.30. Okay, good. Itulah dia. Okay, jadi sekarang anda boleh dapat nilai ditambah lah. Okay, dan selepas kita tunjuk yang ini, biasanya yang terakhir itu kita akan cari jumlah. Jumlah itu sebenarnya saya nak tunjukkan jumlah bagi nilai ditambah.
Jadi sekarang saya nak anda cuba kira semua ini. Okey, RM1 anda tambahkan jumlah nilai ditambah sini. So sekarang soalan saya. Berapakah jumlah nilai ditambah? RM4.50. Okey, thank you. Okey, so anda akan dapat sebanyak RM4.50. Jadi apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, biasanya yang ini ini kita kira nilai barang akhir Okey, nilai barang akhir ini biasanya dia akan sama dengan jumlah nilai ditambah. Okey, biasanya dia akan sama, tetapi walau bagaimanapun kadang-kala dia akan jadi berlainan. Itu adalah case yang special. Kalau katakan dia ada berkaitan dengan import, dia akan menyebabkan dia berlainan sikit. Tapi ini dia tak ada import kan, so biasanya dia akan jadi samalah. Sebab yang ini saya anggap keluaran jenis ini semua hanya terlibat di dalam Malaysia sahaja. Tak ada melibatkan urusan import. Okey, kita cuba tengok. Kita telah sediakan jadual dengan contoh perangka. Okey, dan sekarang yang step yang ketiga ini, anda kena buat huraian jadual. Okey, kan tadi saya kata first kita bagi definisi kan? So sekarang anda buat jadual ini dan jangan lupa jadual yang anda sediakan ini kena insert yang rumus bagi nilai ditambah sebab anda dengar cerita macam mana nak dapat nilai ditambah ini. Dan sekarang barulah kita masuk huraian jadual. Biasanya pelajar mengalami kesukaran untuk huraikan jadual ini. Yang ini okey lagi dia boleh sediakan tapi dia tak tahu macam mana nak huraikan. Okey, sekarang Miss memberi sikit bimbingan kepada anda fokus betul-betul. Dan kalau anda sudah faham konsep ini, kita bina ayat yang simple. Kalau anda tengok buku rujukan, memanglah ayat dia advance sikit, power sikit. So sekarang masa present nanti anda tak boleh tengok buku rujukan kan. So you berdasarkan apa yang ada dekat sini saja you huraikan. Dan kita akan buat step by step. Maksudnya buat ikut peringkat. Jadi sekarang yang ini adalah peringkat yang pertama. Jadi ayat kamu anda akan mula bagi peringkat pemprosesan yang pertama iaitu melibatkan penanaman biji gandum. Yang ini apa? Nilai keluaran dia mencatat RM RM1. Dengan demikian, nilai ditambah dia sama dengan RM RM1. Anda buat kurungan. RM1 tolak kosong. Tunjukkan penggiraan bagi nilai ditambah. Saya ulang. Bagi peringkat pemprosesan yang pertama, iaitu yang melibatkan penanaman biji gandum, tengok ini. Nilai keluaran dia adalah RM1, maka nilai ditambah dia mencatat sebanyak RM1. Buat kurungan RM1 tolak kosong. Okey, sekarang kita cuba tengok yang ini pula. Bagi peringkat yang keduanya. Bagi pemprosesan kedua, bila penghasilan tepung gandum. Nilai keluarannya mencatat RM1.80 dan nilai ditambah, maka nilai ditambah bersamaan dengan 0.8 RM1.80 tolak RM1. RM1.8. Okay, yes, very good. Itulah dia. Buat ayat yang simple-simple saja. Sebab untuk ekonomi, kita nak uji pemahaman anda. Kita bukan nak uji laras bahasa anda pun. So, you buat ayat yang simple, janji boleh membawa masuk itu. So, okay, apa yang Hakimi huraikan tu? Okay, sekarang kita masuk peringkat yang ketiga, yang ini. Bagi peringkat pemprosesan ketiga, iaitu penghasilan roti, nilai keluarannya mencatat RM3.30. Maka nilai ditambah mencatat RM1.50. Pengiraan dalam bracket RM3.30 tolak RM1.50. Tolak apa? Sorry, RM3.30 tolak RM1.80. Yes, good. Itulah dia. Tengok semua orang boleh buat. Good. Okay, as for the last one. Bagi proses yang terakhir iaitu jualan roti. Nilai keseluruhan, nilai keluaran ialah... Okay, Danish, ini nilai keluaran bukan nilai keseluruhan. Sekali lagi. Silap sebut. Nilai keluaran ialah RM4.50 dan
Nilai yang ditambah ialah RM1.2 iaitu hasil daripada RM4.50 tolak RM3.30. Okay, very good. Tengok semua pelajar boleh buat. Jadi itulah huraian jadual. Jadi bagi huraian jadual so far kita ada 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 step kan? Okay, so bermaksud dekat sini kita sudah ada 4 ayat dah. Okay, kan tadi saya kata peringkat pemprosesan ini saya pilih gandum kan, yang tepung gandum punya. Anda boleh pilih contoh yang lain. Tadi saya ada bagi contoh seperti kapas ke ataupun nak buat besi keluli ke apa ke, is up to you. Tetapi saya nak beritahu sebenarnya semakin banyak peringkat pemprosesan yang ada buat, katakanlah anda ada buat 5 peringkat, maka huraian jadual kamu akan jadi 5 ayat. Okey, tapi cadangan saya kalau anda dapat buat 4 pun kira sangat bagus dah. Okey, so this up to you Okey, last, selepas anda huraikan ke 4 ini, yang terakhir itu kita akan masuk kesimpulan. Inilah kesimpulan dia. Okey, jadi kesimpulan apa yang kita dapat daripada sini? Kan tadi saya kata yang ini kan? Apa benda ini dan apa benda ini? Jadi apakah hubungan dia? Kesimpulannya jumlah nilai ditambah akan sama dengan jumlah nilai keluaran yang terakhir. Yes, itulah dia. Okey, jadi anda buat saja. Maka kesimpulannya sama dengan jumlah nilai ditambah adalah bersamaan ataupun adalah sama nilai dia bagi nilai keluaran barang akhir. Simple je. So habislah untuk huraian jadual ini. Okey, jadi buat ayat yang simple-simple saja. Okey, maka kita selesailah untuk perbincangan bagi soalan A. Okey, kan senang kan soalan macam ini. Tadi kita tengok macam susah. Tapi lepas ni pembimbing anda hanya ingat kena buat 3 step. Ada definisi, jadual dengan huraian jadual saja. Jadi lengkaplah. Okey, dan maka dia 7 kan. Memang dapat skor penuh kalau anda dapat buat demikian. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan B. Berdasarkan jawapan A. Okey, yang ini ada kaitan, ada kesinambungan dengan soalan tadi. Berapakah nilai keluaran yang disumbangkan oleh setiap sektor ekonomi? Okey, jadi sekarang kita fokus yang ini dulu. Saya nak tanya untuk sektor ekonomi ini, dia juga berkaitan dengan kaedah keluaran. Jadi, ada berapa sektor ekonomi yang wujud dekat sini? 3. Okay, good. Boleh bagi tahu saya yang pertama itu? Kita panggil sektor apa? Sektor pertama. Yes, good. Okay, kemudian selain daripada sektor pertama, kita ada sektor apa? Sektor kedua. Lagi satu. Sektor ketiga. Okay, good. Okay, bermaksud daripada contoh yang anda bagi tadi itu, anda kena kategorikan dia berkaitan dengan sektor pertama ke, sektor kedua ke ataupun sektor ketiga. Sebelum kita teruskan, Miss nak uji sikit. Okay, kalau sektor pertama itu biasanya dia berkaitan dengan apa? Boleh bagi saya contoh ke? Pertanian. Yes, pertanian ke, pembalakan ke, pelombongan ke, itu sektor pertama. Biasanya dia adalah daripada alam semula jadi punya lah. Okey, berkaitan dengan sektor kedua pula. Kalau saya kata sektor kedua, dia adalah berkaitan dengan apa? Perkilangan atau pembinaan. Yes, pembinaan, perkilangan ataupun perkilangan itu sebenarnya dia adalah merupakan pembuatan juga. Okey, bagi sektor ketiga pula, okey. Sektor ketiga perkhidmatan. Yes, good. Sektor perkhidmatan. Jadi anda sebenarnya sudah ada guide ataupun sudah ada gambaran apa itu sektor-sektor dia. Okey, kan soalan dia fokus balik, dia kata berdasarkan jawapan A. Kita kena refer balik jawapan yang kita bagi tadi itu. Okey, kita cuba tengok dari segi biji gandum. Sila fikirkan, yang ini berkaitan dengan sektor apa? Sektor pertama. Okey, jadi kalau sektor pertama saya tulis satu dekat sini. Okey, sekarang sudah ada biji gandum. Kita nak proses dan jadikan dia tepung gandum. Yang ini melibatkan sektor keberapa? Sektor kedua. Okey, good. Sektor kedua. Dan kemudian daripada tepung gandum, kita nak proses dan jadikan dia sebagai roti. Yang ini sektor apa? Sektor kedua.
Okey, ya, sebab kilang yang proses roti kan. Dan daripada roti sekarang kita nak jual roti itu, jual kat mana? Itulah tempat dia. Jadi dia melibatkan sektor ke berapa? Ya Miss. Sektor ketiga. Okay, good. Anda sudah bagi jawapan lah. You boleh klasifikasikan setiap peringkat ini melibatkan sektor yang ke berapa. Okay, jadi sekarang kita akan sambung. Kita sediakan jawapan untuk B ya. Okay, kan tadi saya kata ada pelbagai sektor kan. Okay, jadi sekarang anda ada banyak peringkat. Jadi ini peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga dan juga peringkat yang keempat. Okay, jadi Miss akan asingkan melalui peringkat lah. Okay, bagi peringkat pertama dulu, anda boleh tulis. Okay, peringkat pertama ini sebenarnya dia adalah melibatkan sektor pertanian. Anda bagi tahu. Okay, ataupun anda kata kalau you tak nak mention sektor pertanian ataupun you slash, you kata ini adalah sektor utama ataupun sektor pertama. Okay, kemudian bagi tahu. Soalan dia kita rujuk semula, soalan dia berkaitan dengan berapakah nilai keluaran yang disumbangkan bagi setiap sektor. Nilai keluaran dekat sini sebenarnya dia adalah merujukkan kepada nilai ditambah. Ingat ya, setiap kali apabila anda dapat data ke daripada sektor pertama, kedua, ketiga ke, nilai-nilai yang dicatat ataupun nilai keluaran yang dicatat dekat sana, sebenarnya dia adalah merujuk kepada nilai ditambah dia. Dengan reti kata lain, maklumat yang kita ambil dia adalah fokus yang ini. So bermaksud untuk sektor yang pertama, biji gandum dia yang ini, nilai dia adalah sebanyak RM1. Itulah cara kita nak tulis. Okey, kita sambung lagi. Kalau untuk peringkat yang kedua, kita cuba tengok peringkat yang kedua dan peringkat yang ketiga ini, dua-dua daripada sektor yang sama kan? Jadi kita akan combinekan, gabungkan kedua-dua ini sekali. Which means kat sini saya akan gabungkan peringkat kedua dan peringkat yang ketiga. Okey, itu adalah berkaitan dengan sektor kedua seperti apa yang diorang sudah bagi tahu, iaitu sektor perkilangan ataupun sektor pembuatan. You tulis macam ini saja. Okey, sektor pembuatan ataupun sektor kedua ya. Okey, sekarang saya nak tanya, berkaitan dengan sektor kedua sini. Macam tadi yang ini, anda boleh nampak sektor pertama, yang ini RM1 sahaja. Sekarang yang ini, peringkat ini adalah peringkat 2 dan 3. Jadi sekarang saya nak tanya, berapa nilai yang sepatutnya wujud dekat sini? Okay. RM2.30. Okay, macam mana anda dapat RM2.30? Tambahkan tepung gandum dengan roti. Okay, good. RM2.30. Okay, dan jangan lupa sebab dalam jadual anda, kita tak nampak RM2.30 kan? Bermaksud anda kena buat kurungan. Tunjuk macam mana anda dapat. Okay, 0.8. Yang ini 0.8 tambah RM1.50. Itulah jawapan dia. Untuk peringkat yang keempat, okey, yang ini, di mana melibatkan jualan roti dan diorang pun sudah bagi tahu saya ini adalah sektor yang ketiga, iaitu sektor perkhidmatan. Okey, sektor ketiga. Ataupun kita kata sektor perkhidmatan. Dan apakah nilai yang kita kena tulis dekat sini? Okey, tengok maklumat dia. RM1.20. Yes, ini RM1.20. Okey. Jadi sekarang anda pun tulis RM1.20. Okey. Sebenarnya apabila anda jumlahkan RM1.20. Sebenarnya apabila anda jumlahkan RM1.20, RM2.30 dan RM1 ini anda juga akan dapat nilai barang akhir.
Okey, sebab sini anda tengok RM3.30. Tambah lagi ini RM4.50 kan? Memang sama dengan nilai barang akhir dan jumlah nilai ditambah. Cuma sekarang soalan B ini, anda tengok semula soalan B, dia kata berdasarkan jawapan A, berapakah nilai keluaran yang disumbang oleh setiap sektor ekonomi? Cuma sekarang daripada contoh yang sama, kita asingkan ataupun kita klasifikasikan dia ikut sektor ekonomi tertentu. Dan kita nak tahu sumbangan dia tu berapa. Okey, jadi sumbangan itu inilah dia lah. Okey, yang ini Miss tulis dia punya point sahaja. Tapi kalau katakan masa anda tulis dalam bentuk esei, anda boleh tulis bagi peringkat pertama, iaitu penanaman biji gandum. Dia sebenarnya berkaitan dengan sektor pertanian. Okey, anda boleh buat kurungan lah, iaitu sektor utama. Di mana nilai dia adalah mencatat sebanyak RM1. Ayat anda sepatutnya sedemikian. Okey, lepas tu bagi ini pun sama, bagi peringkat kedua dan ketiga, apa tu? Iaitu penghasilan tepung gandum dan penghasilan roti. Okey, dia sebenarnya melibatkan sektor pembuatan, okey, yang di bawah sektor kedua, di mana nilainya adalah mencatat sebanyak RM2.30. Anda buat kurungan lah. Okey, yang ini pula, apa yang sebenarnya yang Miss request, saya hanya nak ayat kamu ada item ini. Peringkat keempat, ada jualan roti, ada sektor ketiga, ada sektor perkhidmatan dan RM1.20. Sebab anda hanya perlu fokus yang ini. Bagi peringkat keempat, jualan roti, melibatkan sektor ketiga, di bawah sektor di bawah sektor perkhidmatan, dengan nilai ditambah sebanyak RM1.20. Yes. Okey, dekat sini anda boleh guna perkataan sama ada you guna nilai ditambah ke ataupun nilai keluaran pun boleh. Sebab sekarang untuk sektor ketiga, kalau kita catat yang you orang biasa nampak daripada jadual yang sektor ketiga punya, itulah jawapan dia kan. Itu sebenarnya nilai keluaran itu sebenarnya merujuk nilai ditambah dia. Okey, janji anda dapat buat ayat yang sedemikian lah. Ini hanya yang Miss keluarkan tata ataupun saya keluarkan maklumat yang penting sahaja. Pandai-pandailah anda bina ayat nanti. Jadi kalau setakat ini kita pun telah selesai bincang soalan esei 1 ini yang melibatkan soalan bahagian A dan B. Jadi sekarang Miss akan go through seorang-seorang, tengok siapa yang ada soalan yang ingin nak tanya ke. Hakimi? Miss, kalau dia melibatkan cukai macam mana Miss? Cukai import. Melibatkan cukai import? Cukai? Ke melibatkan? Kalau dia melibatkan import lah. Bukan cukai ya. Okey, kalau soalan dia melibatkan import, okey, nanti you akan tengok dia punya jualan output tolak belian input. Yang belian input itu kalau katakan dia adalah import, anda kena tolak dia. Dan kemungkinan besar anda tidak dapat jawapan yang tidak sama untuk untuk nilai barang akhir dengan jumlah nilai ditambah. Kalau anda nak tahu yang berkaitan itu, silalah tengok video instructional yang Miss telah hasilkan. Memang saya ada bagi satu contoh lah melalui sesi jawab kat sana yang melibatkan import punya. Nanti anda cuba tengok. Okey ke Kimi? Okey. Jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan esei 1 ini. Okey?